Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Disember 2020 bersama saya Syazwana Amir. Adun Cindriang yang juga Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu gagal mendapat sokongan majoriti daripada wakil-wakil rakyat Perak dalam undian percaya hari ini. Dengan itu, Ahmad Faizal akan berundur daripada jawatannya sebagai Menteri Besar. Juga saya nak memaklumkan bahawa 59 kertas undi telah diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat, semuanya dikembalikan dan keputusannya adalah seperti berikut. Setuju 10, tidak setuju 48, rosak dan berkecuali 1. Oleh yang demikian, usul ini tidak dipersetujui. Terdahulu, usul tersebut dibawa oleh Adun Pengkalan Baru dari UMNO, Abdul Manaf Hashim. Usul tersebut disenarai untuk dibahaskan selepas pembentangan Belanjawan 2021 Perak. Maka saya merasakan bahawa langkah kedua yang paling baik untuk kita absahkan kepimpinan di Perak ini ialah melalui Dewan ini. Jadi itulah antara sebab-sebab yang mengapa usul ini saya bawa ke Dewan Yang Mulia ini. Dalam ucapan yang disampaikan sejurus selepas keputusan dibacakan, Ahmad Faizal berkata dia menerima ketetapan yang dibuat Dun Perak. Saya terima dengan penuh redha dan saya fikir dalam waktu kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, keadaan ekonomi, masalah pekerjaan di kalangan rakyat dan sebagainya, masalah politik ini tidak perlu kita panjang-panjangkan. Saya selaku Menteri Besar buat masa ini ingin memberi satu komitmen untuk memastikan transisi kepada kerajaan yang baru akan dibuat dengan penuh berhemah. Ahmad Faizal dijadual membentangkan Belanjawan Negeri pada hari ini. Bagaimanapun dengan perkembangan yang berlaku, ia terpaksa ditunda kepada Rabu depan. Tempoh itu perlu bagi membolehkan speaker dan Ahmad Faizal menghadap Sultan Nazrin Shah bagi menyembah maklum apa yang berlaku dalam DUN hari ini. Undi percaya di DUN Perak hari ini menimbulkan kembali kesaan untuk melakukan undi yang sama di Dewan Rakyat. Pemimpin UMNO dan DAP menggesa agar undi percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin diadakan bagi menjawab persoalan mengenai keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam sidang media selepas DUN, Ahli Parlimen Teluk Intan Ngakomen berkata, Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun mesti mengikut contoh yang ditunjuk oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Motion of confidence and involve legitimacy of the government of the day. It shall precede any government business and be given top priority. Saya berharap Datuk Azhar selaku yang dipetua Dewan Rakyat akan mengikut teladan yang ditetapkan oleh Kerajaan Perak hari ini untuk menentukan keabsahan kerajaan persekutuan supaya Malaysia tidak lagi memiliki sebuah kerajaan pintu belakang. Sementara itu, ketika dihubungi Ahli Parlimen Padang Rengas, Nazri Aziz juga mempunyai pendapat yang sama. Katanya walaupun kerajaan telah mengalahkan pembangkang beberapa kali dalam undi belah bahagi dan undi suara di Perbahasan Belanjawan 2021, isu keabsahan kerajaan PN masih tetap timbul. Ketika ditanya jika undian itu akan diadakan pada sesi parlimen berikutnya, Nazri mengatakan ia harus diputuskan oleh pucuk pimpinan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun sebelum ini berkata, sebarang usul peribadi ahli parlimen termasuk usul undi percaya hanya dapat dilakukan setelah kerajaan menyelesaikan urusannya di parlimen. Sementara itu, PAS memberitahu tidak akan menyertai usaha pembentukan kerajaan negeri baru di Perak. Perkara itu dinyatakan dalam satu kenyataan oleh Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan. Menurut Taqiyuddin, keputusan itu selaras dengan tindakan 3 anggota DUN parti itu yang menyokong usul percaya terhadap Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu.
PAS adalah ahli Perikatan Nasional yang diketuai oleh Bersatu manakala turut bersekutu dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Usul undi percaya terhadap Faizal dimulakan oleh aduan UMNO dari Pengkalan Baru Abdul Manaf Hashim. Timbalan Presiden Bersatu itu hanya disokong oleh wakil rakyat partinya sendiri, PAS dan Bebas. Aduan Pakatan Harapan dan kesemua 25 aduan UMNO memilih untuk menolaknya menyebabkan Menteri Besar baru mungkin akan dipilih. Setakat ini belum jelas sama ada PN iaitu UMNO, Bersatu dan PAS akan mempertahankan kerajaan atau penjajaran semula politik akan sekali lagi berlaku di Perak. UMNO dan DAP mempunyai kerusi terbanyak dalam DUN Perak, masing-masing 25 dan 16 kerusi. Amanah mempunyai 5 kerusi diikuti Bersatu 6 kerusi, PKR dan PAS masing-masing 3 kerusi dan Bebas 1. Dalam kenyataan ringkas sebentar tadi, Taqiyuddin berkata, PAS akan terus berperanan sebagaimana biasa dalam masyarakat di peringkat negeri mahupun nasional. Kes COVID-19 di Malaysia kekal 4 angka apabila 1,141 kes baru diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,138 merupakan kes tempatan dan 3 lagi kes import. Negeri-negeri di Lembah Kelang melaporkan jumlah kes harian sebanyak 578 kes, iaitu bersamaan dengan 50.7%. Negeri Selangor dan Sabah masing-masing melaporkan jumlah kes harian tertinggi, iaitu 320 kes, bersamaan dengan 28%. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 256 kes, iaitu bersamaan dengan 22.4%. Sebanyak 32 kes atau 2.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara yang berbabitkan kluster Tembok 18 kes, kluster penjara Jalan Harapan 6 kes, kluster Bakti 4 kes, kluster pusat tahanan sementara Sibuga 3 kes dan kluster penjara Reman 1 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 10,799 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan seramai 1,144 pesakit disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 59,061 kes atau 84.1% daripada keseluruhan kes. Tiada kes kematian baru diumumkan hari ini menjadikan kes kematian kekal 376 kes. Seramai 23 ahli Parlimen Pembangkang dan Bebas telah menandatangani satu kenyataan saksi bersama hari ini. Ini berhubung dakwaan Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Willy Mongin menunjukkan isyarat jari tengah sebanyak 2 kali di Dewan Rakyat pada 1 Disember lalu. Kenyataan saksi bersama itu dihantar kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun pada 2 Disember untuk menyokong satu usul yang dikemukakan pada hari sama oleh Ahli Parlimen Kota Melaka, Khoo Pui Kiong. Khoo sebelum ini membawa satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 36/12 meminta Willy dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan atas sikap tidak senonoh di Dewan. Antara wakil rakyat yang menandatangani kenyataan saksi tersebut adalah Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya, Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Batu Kawan Kashturi Pato. Amiruddin Hamzah adalah satu-satunya Ahli Parlimen dari Pejuang menandatangani keterangan saksi itu, manakala Ahli Parlimen Bebas dari Simpang Renggam Mazli Malik turut menandatangani kenyataan tersebut. Dalam kenyataan mereka, 23 anggota parlimen itu juga mendakwa bahawa tingkah laku Willy adalah menghina Dewan Rakyat dan berbohong dengan menafikan insiden tersebut. Willy didakwa menunjukkan jari tengah semasa ahli parlimen bersiap sedia untuk undi belah bahagi selepas Ahli Parlimen Bersatu itu menggulung RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi kementeriannya. Bagaimanapun, Speaker Dewan Rakyat berkata dia tidak nampak perbuatan tersebut dilakukan oleh Willy.
Baru-baru ini, KWSP mengumumkan 2 kategori pencarum yang layak mengeluarkan simpanan dalam akaun satu di bawah program iSinar bagi membantu mereka yang terjejas akibat COVID-19. Kini TV telah mendapatkan reaksi orang ramai mengenai inisiatif ini. Sebenarnya ia sangat bagus, tetapi saya rasa patut dibuat sedikit kelonggaran dari segi syarat-syarat lah. Sebab contohnya 30% yang disyaratkan, patutnya kita patut tukarkan kepada yang lebih rendah lah. Contohnya yang terkesan tu ada yang kurang daripada 30% pengurangan gaji. Jadi saya rasa kalau ianya dapat dikurangkan, mungkin dapat bagi peluang kepada ramai yang terkesan kan. Ya. Buat masa sekarang inilah paling bagus lah. Sebab ramai yang memerlukan lah. Memang ramai yang berharap. So saya rasa satu langkah kerajaan yang bagus lah. Tapi kalau boleh minta KWSP itu permudahkan urusan pengeluaran tu kan, dengan tidak meletakkan syarat yang terlalu rumit lah. Sebab KWSP tu wang kita juga kan, hak sebagai pencarum kan. I think it's not appropriate and not good in the long term for depositors to withdraw their EPF because that is like their savings, you know, for their old age. So from experience, I find that, you know, when you retire and then you have that sum of money there, it is, you know, it's a real bonus, something that it is a safety net, so it should not be touched. Sekarang keluar pun tak gunanya tu. Lu keluar sekarang lu ada 20,000, 30,000 lu angkat keluar 1 bulan pun tak cukup, sudah habisnya. Macam-macam hal mari semua sudah keluar dia. Tapi di future apa uang pun tak ramnya. Kita mandi minta tolong tak gunanya. Apa lu uang ada simpan, disimpan sampai lu mati. It's good and bad. I'm not saying I agree or I disagree. It's up to each individual. What I'm trying to say is government is giving you flexibility. So as an individual, you should think for yourself. Do you really require it? If you don't require it, leave it there. But if you really require it, then there's no choice. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.